Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Salam hari Jumaat. Hari ini dah 16 Syaban. Kita baru saja melepasi nisfu Syaban dan hari ini juga adalah 10 April. So hari yang ke-20, saya rasa berapa 22 22 ataupun 23 untuk PKP. So insyaAllah hari ini kita sambung, kita terus saja fokus kepada sesi di live ni adalah untuk bertalaki ataupun tengok buku Aura Personality Warna. Dan buku ni ini part 2, tengok part 1. Kalau nak tahu sinopsis sikit tentang buku ni saya tulis waktu tahun 2007 macam tu, diterbitkan sekitar tahun 2008. Terbitan pertamanya 2008, kalau tak silap saya Jun ataupun Julai macam tu lah. Okay. Dan Alhamdulillah pada masa ini, pada masa tersebut, ini merupakan satu usaha untuk menerbitkan buku dalam bahasa Melayu, buku bertajuk Aura ataupun bertajuk tentang personality warna, psikologi warna dalam bahasa Melayu, kerana memandangkan ada demand ataupun ada permintaan daripada toko-toko buku, kedai-kedai buku seperti MPH, Popular dan beberapa kedai buku besar yang lain yang melalui kajian ataupun melalui kaji selidik daripada penerbit, bertanyakan kedai-kedai buku, pengurusan kedai-kedai buku, demand tentang tajuk sebegini. Jadi mereka memberitahu bahawa beberapa buah buku dalam bahasa Inggeris agak laris tentang yang berkenaan dengan tajuk psikologi warna ataupun warna, terapi warna, termasuk aura especially. Dan pada tahun 2006-2007 tu terapi alternatif juga merupakan pada masa tersebut sedang mula lebih agresif ataupun proaktif untuk diperkenalkan di kalangan masyarakat kita. Jadi pada tahun 2000 Kementerian Kesihatan telah pun menubuhkan unit terapi komplementari Malaysia, dan pengamal-pengamal digalakkan berdaftar ataupun bernaung ataupun mula orang kata macam gunakan platform daripada TCM, Traditional Complementary Medicine, di Kementerian Kesihatan, supaya kerajaan dapat memantau apakah metod ataupun apakah kaedah yang diketengahkan untuk menyemak validity sesuatu model terapi atau perawatan. Namun waktu buku ni ditulis bukanlah tujuannya untuk terapi. Buku ini yang dituliskan untuk terapi, sebab itu buku yang kedua saya ni, saya pun tak ingat yang mana yang pertama. Yang ni yang pertama rasanya, ini yang kedua. Buku yang kedua, Aura Penyembuhan Reiki ini tadi, fokus kepada terapi bioenergi Reiki. Dan buku ini merupakan buku Reiki berbahasa Melayu yang pertama di dunia. Sebab bahasa Indonesia ada, tapi Indonesia lain sikit kan. Bahasa Melayu inilah buku yang pertama. Dan kata pengantar buku ni oleh yang berbahagia Dr. Ramli Abdul Ghani, pengarah bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Jadi pada masa tersebut buku ini juga mendapat ataupun melalui laluan yang dibukakan ataupun yang dikongsikan juga melalui penilaian daripada TCM sendiri. Jadi hari ini saya sambung kupasan kita tentang aura personality warna, di mana setiap orang memiliki kelebihan tentang warna. Apabila kita memahami makhluk yang bernama warna ini tadi merupakan makhluk Allah yang Allah cipta, yang menghiasi alam ini, yang bukan hanya itu, rupanya ada peranan yang besar dalam membentuk kita kata beberapa aspek dalam kehidupan,
terutamanya dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk kita punya vitamin dalam badan. Contohnya kalau kita tengok yang paling popular dalam masyarakat adalah vitamin C. So apabila cakap tentang vitamin C, kita selalu cakap nak ambil vitamin C ni ambil daripada buah orange, contoh yang itu kan. Padahal ada beberapa lagi buah lain yang juga ada vitamin C contoh, tetapi masyarakat lebih sinonim dengan buah orange dengan khasiat vitamin C nya. So kalau kita lihat frekuensi pada orange itu, warna orange itu tadi, cetakan warna orange, dan orange ni ada beberapa jenis buah yang memiliki frekuensi yang sama ataupun memiliki, kita kata, getaran tenaga yang sama. So orange itu adalah identiti warnanya. Jadi kalau kita dapat memahami itu, sebab tu yang seumpamanya dengannya lah. Kalau tadi ada limau kan, limau juga ada vitamin C. Kalau kita cakap limau, tak semestinya kalau limau hijau tu di luarnya, kalau limau Malaysia ni kan di luarnya kulitnya hijau contoh kan, tetapi masih lagi memiliki frekuensi tertentu. Jadi bila dilihat, rupanya bukan pada warna di luar tu, tapi warna yang di bahagian dalam. Sebab tu kalau kulit luar warna hijau pun, tapi bahagian dalam tu warna apa, contohnya macam tu. So kekuningan seperti sebab untuk datangkan orange adalah juga daripada warna kuning. So apple, kalau kita tengok kulit hijau ke kulit merah ke, di dalamnya warna buah itu kekuningan, putih kekuningan. So warna kekuningan itu juga menyumbang kepada yang kita cakap tadi untuk frekuensi pada vitamin C itu tadi. Okey. Jadi kita bukan nak cakap pasal dari sudut biologi, kita nak cakap dari sudut energi. So kita sambung topik kita yang kedua. Topik kita hari ini untuk part 2 dalam sesi bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan keluarga melalui perspektif segar dan komprehensif, oleh Mir Hazil Azran Ramli. So saya teruskan dengan semalam kita dah buat mukadimah. So hari ni bahagian 1, pengenalan warna. Bahagian 1 ni tadi, sebab buku ni dipecahkan kepada 2 bahagian, bahagian pertama dan bahagian kedua. Tapi dalam setiap bahagian ada bab-bab dia. So bahagian kedua dia terus kepada ujian personality. So nanti kalau dah buat pergi kepada ujian personality, di sini bahagian 2 ya. So bahagian 2 terus sambung pada bab 6 nanti. So pada bahagian 2, rahsia personality warna, yang ni buat ujian, ada ujian bertulis, penerangan, kemudian ujian bertulis tentang warna. Kemudian daripada situ kita dapat baca terus di belakang ni satu-satu personality mengikut warna masing-masing. Merah, bagaimana karakter orang merah. Kalau orange, bagaimana karakter orang orange, dan seterusnya lah. Tapi untuk mudah, kalau anda dapat berpeluang untuk dapat buat sesi foto aura, ini contoh foto aura. So kalau contoh foto aura, ini contoh foto aura saya, jadi anda pun dah tahu warna aura saya warna apa. So kalau dapat buat analisis ini menggunakan teknologi, so ini dapat kita gunakan ataupun kita terus shortcut. Tak perlu lagi buat ujian bertulis, tapi terus sahaja pergi baca apa personality yang digambarkan melalui warna aura, melalui sesi aura. Namun saya galakkan, disebabkan sekarang ni ramai juga yang boleh dapatkan gambar ini. So ada yang pergi ke kedai kristal, seminar motivasi. Saya galakkan ada beberapa garis panduan cara nak buat kita kata diagnosis ini. Satunya, tak boleh tempat yang terbuka. Macam kita tengok sekarang musim COVID-19 ni, ada mereka yang telah mengikuti rapid test untuk COVID-19 tapi mula-mula negatif, kemudian didapati positif. Jadi itu amat mengecewakan kerana telah memberikan risiko pendedahan kepada beberapa orang yang lain. Kalau kita sebab dia ingat dia tak ada, mungkin virus tu tak ada pada masa itu, tetapi apabila dinilai peratusan rapid test kit tu agak rendah berbanding dengan yang lab punya test kit tu yang ambil masa lebih lambat tetapi lebih confirm. Jadi ada beberapa metod kan untuk kaedah itu. So sama juga ada beberapa kaedah dan beberapa jenis kamera aura, JDV kamera, aura kamera, Killian kamera. Killian kamera yang popular juga di Malaysia ni adalah yang Russian teknologi yang menggunakan paraloid picture.
parallel picture tu tangkap tu terus siap gambar tu print macam tu kan. Ini pun print lah, tapi ini lebih kepada digital version, maknanya dia pada skrin laptop ataupun komputer, kemudian bila nak print tu baru dia printkan. Jadi salah satu panduan sebab ramai yang juga boleh dapatkan perkhidmatan ni di luar. Selain daripada dulu tahun 2003 saya yang pertama bawa masuk teknologi ini ke Malaysia. Disebabkan daripada situ popularitinya telah menarik perhatian speaker, trainer dalam bidang motivasi. Jadi mereka juga nak bercakap tentang personality. Jadi antara konten yang orang kata laris keras untuk menarik minat orang ni adalah melalui kamera Aura. So ada juga yang datang belajar daripada kita dan kemudian beli kamera ni. Dan apa yang saya nak gambarkan cuma cara ia dikendalikan tu tidak mengikut SOP yang sewajarnya. Sepatutnya dia dibuatkan secara lebih terbatas, tertutup, tak banyak sangat connection, kena ada jarak macam COVID-19 juga lah, jarak 3 kaki ataupun 1 meter dengan peserta-peserta yang lain, kemudian kena dalam bilik tertutup, room temperature yang terkawal. So baru diagnosis anda akan menjadi lebih tepat. So daripada situ anda dapat mengesan aura personality warna tu dengan lebih cepat dengan melihat jarum, beberapa jarum-jarum dan beberapa kita kata rajah di tepi ni telah menunjukkan bacaan itu adalah bacaan yang agak stabil. Jadi daripada situ baru kita mudah untuk mengesan aura personality warna. Satu sesi aura untuk 2 tujuan. Satu, untuk tahu keadaan semasa, apakah status kesihatan aura kita, tinggi ke, rendah ke, tenaga kita okey ke tak okey ke, nipis ke, tebal ke, aura kita bocor ke, ada cakra ataupun pusat tenaga yang rosak ke, cukup tenaga ke tidak ke, di mana yang tak cukup tenaga yang perlu diperbaiki apa semua. So itu macam screening kesihatan untuk tahu daya tahan badan, immunity badan melalui konsep bioenergy. So yang kedua baru adalah untuk diagnosis aura tu adalah untuk mengenal pasti apakah warna personality, supaya anda dapat baca apakah personality anda di dalam ilmu aura. So apa yang saya nak ceritakan pagi ni adalah topik yang pertama dalam bahagian yang pertama, minta makluman kan. Jadi kita tak buat hari-hari, kita buat bila saya ada ke lapangan. Maklumlah kita berada di musim PKP ni, jadi kalau kita buat sebab hari-hari ada sahaja ada kuliah-kuliah lain selain daripada bedah buku. Jadi harap faham. Syazana Sulaiman, Waalaikumsalam, hari-hari akan buat kelas bedah buku ni tak semestinya hari-hari. Jadi yang keduanya, saya tak ada setkan notification, tapi biasanya saya cuba buat waktu pagi. Sebab pukul 11 ataupun pukul 11.30 biasanya saya ada kelas self healing untuk mereka yang mengikuti di bilik kuliah self healing, RM50 sahaja. Kemudian kita ada selepas Zuhur saya akan ada kelas di Zoom dengan konsultan HD yang mengikuti daripada tahun lepas lagi. So musim PKP ni kita buat secara online kelas. So setiap hari mereka ada sesi ulang kaji dengan saya. Itu pun Jumaat, Sabtu, Ahad ni kita cuti. Cuma semalam dan hari sebelumnya, dua hari ni saya ada sedikit urusan keluarga. So jadi saya tak dapat nak buat sesi live ataupun sesi kuliah tersebut. Jadi hari ni stabil sikit, so saya ambil inisiatif untuk sambung. Kerana kalau kita tunggu saja pun masa akan terus berlalu. Okey, kalau boleh nasihat saya kepada Syazana, kalau nak ikut nanti scroll je ke page saya, tengok kalau ada hari tu ada, kalau tak ada mungkin ada sharing yang lain. Sebab kadang-kadang saya live bukan hanya topik untuk bedah buku. Aura Talk mungkin juga pergi kepada berbagai topik ataupun isu-isu semasa, ataupun kadang-kadang hanya sharing tentang perkembangan COVID-19. InsyaAllah macam tu. Tapi saya cuba untuk disiplinkan diri untuk cuba live. Bukan hanya musim PKP ni, sebenarnya sebelum ini pun mereka yang memang jadi follower, mereka akan tahu bahawa saya dari masa ke semasa akan buat online. Okey, saya harap itu boleh menjawab.
Kita teruskan saja. Saya bacakan bab 1, pengenalan warna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata seperti yang dilaporkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud setiap bayi yang dilahirkan adalah suci bersih. Maka ibu bapanya lah yang menjadikan mereka sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ini hadis daripada Bukhari dan Muslim. Jadi melalui petikan hadis ini, apa yang saya nak gambarkan bahawa kita sedang membahaskan bahawa Rasulullah memberikan gambaran bayi, iaitu insan, manusia itu umpama kain putih. Bila putih itu bermaksud ada warna. Dan dalam teori warna, putih ni merupakan kalau frekuensi cahaya adalah gabungan secara equal ke semua warna. Apa yang saya cuba gambarkan macam ni. Bila nanti kita bacakan, anda akan lebih memahami konteks hadis ini dari sudut perspektif sains. Saya bukanlah ilmuwan dalam ilmu hadis, tetapi kita sebagai Muslim, kita selalu nak mendekatkan diri kita untuk mengaitkan sesuatu yang mungkin telah diperkatakan atau dipertontonkan ataupun dibahaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila kita nak bercakap dalam ilmu astronomi, ada beberapa perkara. Contohnya Rasulullah ada memberikan pandangan tentang sesuatu yang berkait rapat dengan tanaman ataupun buah kurma. So buah kurma yang baik, sebab Rasulullah itu memberi pesan kepada peladang-peladang kurma, termasuk para sahabat. Rasulullah beritahu, okey, kalau nak keluarkan kurma, pastikan hanya menjual hasil yang terbaik. Jadi di kalangan mereka yang dengar ini, sahabat-sahabat ni, mereka tahu kurma yang terbaik hanya akan muncul ataupun hanya akan dapat buah itu yang terbaik apabila dia punya karakter buah itu ada sifat, ada, kalau tak silap saya yang saya baca itu, kekuningan. Dan kekuningan ini bukan hanya pada kulitnya, rasanya juga lebih manis dan lemak daripada musim-musim yang lain. Dan ini hanya berlaku apabila musim panas di negara Arab tiba. Jadi kena faham bahawa musim disebabkan geografi, kedudukan bumi. Macam kita ni dekat garisan khatulistiwa, di bawah garisan khatulistiwa, Arab di atas garisan khatulistiwa. Jadi perbezaan geografi kedudukan di mana kita berada juga menjadikan hadis tersebut, iaitu kata-kata Rasulullah tersebut, juga harus dibaca secara geografiknya. Kenapa? Sebab memang Rasulullah bercakap tentang tamar, kurma, dan bercakap tentang juga kalau mutasyabihat secara umum, iaitu nak jual apa-apa kena jual yang terbaik, tak boleh jual hasil yang tangkap muat sahaja. Jadi para sahabat dulu tak jual musim-musim yang lain ni, bagi sahaja, sedekah sahaja. Tapi bila musim ni baru jual, kerana nak mendapatkan, orang kata, pahala daripada ajakan Rasulullah ataupun ajaran Rasulullah supaya jual hanya hasil yang terbaik. Jadi daripada hadis tersebut juga dikupaskan bahawa kerana hasil makanan yang baik ini tadi juga akan memberi impak ataupun menggambarkan bahawa cuaca pada masa tersebut menjadikan pokok ini lebih perfect dan lebih sihat. Jadi keluar satu pandangan, dan hadis ini lemah ataupun pandangan ini lemah, mengatakan bahawa yang lebih sihatnya pada musim ini, contohnya itu, ataupun penyakit akan tidak dapat berkembang pada musim ini. Jadi itu pandangan daripada orang yang mengupas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pandangan ini dianggap sebagai lemah, tetapi tetap diberikan sandaran kerana pandangan-pandangan ini adalah ijtihad. Maksudnya daripada satu you belajar satu perkara, kemudian you enhancekan, dianggap sebagai ijtihad. Pandangan ni ataupun teori macam sekarang orang kata pakai mask dapat melindungi
kita. So itu pandangan, dan pandangan itu pandangan yang kebenarannya agak tinggi. Walaupun ada percentage yang pakai mask tetap kena. Kenapa? Sebab mungkin cara dia pakai, bentuk tubuh dia pakai. Contohnya dia pakai ditutup tapi bukan yang 3 layer, dia pakai yang mungkin yang single layer ataupun hanya kain sahaja. Jadi ada berbagai kategori yang mungkin kita tetap ada risiko. Tetapi bila kita kembali kepada saranan ini tadi, bagaimana kita nak memetik itu bukan kita nak memandai-mandai, tetapi kita nak melihat bahawa ilmuwan dahulu pun membahaskannya daripada berbagai aspek. Tentang tamar dikaitkan juga dengan kesihatan. Jadi tentang kesihatan tu tadi dikaitkan dengan musim tertentu, dan musim ini berubah mengikut geografi di mana kita berada. Dan apabila Rasulullah memberikan bahasnya tentang memberikan input hadis ini, bayi itu, insan itu lahir kain putih. Terpulang kepada kedua ibu bapanya, mencorakkan kepada Nasrani, Yahudi, Islam apa semua ni, itu menggambarkan warna ataupun menggambarkan kita kata cetakan apa yang nak jadi. So walaupun hadis ini khususnya untuk adalah apakah agama yang akan dipegang, tapi kita juga faham dalam hadis yang lain ataupun dalam pandangan Islam yang lain, bayi yang belum akhil baligh, bayi yang kecil, yang memayis ini tadi dianggap sebagai kain putih. So anak-anak syurga. So kita tak boleh panggil Istaizah melarang kita memanggil anak-anak bayi-bayi kecil tu, kalau dia anak orang Cina kita panggil dia itu bayi anak kafir. Tak boleh. Kita tak boleh cakap anak orang kafir apa semua, kita tak boleh. Ibu bapaknya yang dah akhir baligh yang bukan Islam, mungkin mereka itu kafir, tetapi kita pun tak melabelkan orang sedemikian rupa. Sebab soal etikat akidah ni Allah Subhanahu Wa Taala yang pegang pada saya kan. Luaran kita pun nampak Islam, tapi mungkin kita bukan mukmin, mungkin muslim yang sejati. Jadi ramai orang terikat ataupun hanya tergugat dengan label. Jadi kita nak pecahkan daripada hanya keberikatan label tadi. Dan Allah ataupun melalui Rasulnya telah ada bagikan beberapa panduan. Contoh, kanak-kanak yang masih kecil, kalau mereka mati, mereka tetap anak syurga kerana mereka masih bayi yang suci. Yang berkait rapat dengan hadis ini juga, bersih. Bila dah besar macam kita ni tadi, barulah kita membentuk menjadi apa, sebahagian besarnya ditentukan oleh kedua ibu bapa kita dulu. Tapi pilihan masih di atas diri kita sendiri. Akhirnya macam kita tengok Hidayah, orang yang dulu membesar dalam keluarga non-Muslim dan sekarang menjadi seorang Muslim yang lebih luar biasa, yang lebih hebat. Itu gambaran. Okey, saya teruskan kupasan. Melalui hadis ini kita dapat memahami satu kenyataan, iaitu kanak-kanak adalah umpama kain putih. Ini dapat dicorakkan, mereka yang baru menonton, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Ia dapat dicorakkan dengan apa sahaja warna mengikut kemahuan ibu bapanya. Sekiranya diwarnakan hitam, maka hitamlah ia. Sekiranya diwarnakan putih, maka putihlah ia, dan sebagainya. Dalam arti kata lain, bentuk didikan yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak adalah penentu sama ada anak-anak itu menjadi yang baik, yang berjaya, atau sebaliknya. So kain putih itu yang Rasul sebutkan Yahudi, Nasrani, Majusi, itu bukan hanya tentang pilihan agama, tetapi dia juga tentang tadi personal. So hadis ini secara luasnya, skop yang luas boleh dikupaskan, bukan hanya tentang membentuk menjadi agama apa. Kita sudah sering dengar hadis ini, biarpun berbagai tafsiran yang terkandung di dalamnya. Pernahkah kita menganalisa secara mendalam maksud dari sudut pandangan warna? Kata suci bersih mengingatkan kita kepada warna putih. Sebab Rasul dalam hadis ini menyebut suci bersih. Bila suci bersih ni, kita sering analogikan dia sebagai yang putih bersih, okay? Ataupun yang berwarna putih. Warna putih ni bukan hanya menggambarkan keaslian ataupun fitrah kejadian kita yang belum tercorak, ia juga menggambarkan sesuatu asas kepada ilmu warna. Melalui skop ilmu warna, putih ni ada peranan yang besar. Dia ada ciri yang besar, ada karakter yang besar. Putih adalah warna yang belum berubah menjadi warna lain, ataupun umpama warna asas yang tersedia untuk dicorakkan. Macam kita beli A4 warna putih,
kita ada dinding warna putih, whiteboard. Whiteboard dah white tu memanglah whiteboard tu papan putih. Jadi dia umpama tersedia menanti, tunggu untuk dicorakkan, untuk diwarnakan. So dalam ilmu warna, kromatologi, putih ni ada peranan yang besar. Okey. Secara kias, maksud corak pada hadis ini mungkinkah menggambarkan kewujudan warna-warna lain seperti warna-warna yang ada pada kejadian dan keindahan alam. Hadis ini juga memberi gambaran mengenai sebuah perjalanan manusia yang bermula daripada bayi. Perkembangan dari satu tahap ke satu tahap seumpama mencorakkan kehidupan kita di alam ini. Malah kita dianugerahkan penglihatan bagi membolehkan kita mengenali warna. Kita diberikan penglihatan supaya kita dapat mengenali warna. Dan warna-warna ini berada di sekeliling kita. Bermula dari alam kegelapan, maknanya kita duduk di dalam perut ibu tu, mungkin kita nampak benda yang sama je hari-hari. Katalah dalam perut ibu pun kita dah buka mata kan. Bermula daripada dalam kegelapan yang tiada warna semasa di dalam kandungan ibu, kita memasuki alam penuh warna tak kala lahir ke dunia. Ini saya gambarkan ni kepada mereka yang tak ada penyakit, tak boleh melihat warna lah. Ada orang yang Allah lahirkan, mereka tak dapat melihat warna-warna tertentu. Jadi mereka kena pakai cermin mata khas baru dapat nikmat melihat warna. Jadi tuan-tuan perempuan, fikirkan juga kita yang dapat lihat handphone, dapat lihat warna, dapat lihat keindahan alam yang Allah telah cetakkan, yang manusia buat dengan hiasan yang berwarna-warni. Jadi ini semua nikmat yang tanpa kita sedar, yang Allah katakan, Allah tanya kita, fabi ayyi ila rabbikuma tukadziban. Nikmat mana satu yang nak kamu dustakan? Sebab salah satunya kita dapat nikmat melihat, dan dalam melihat itu kita dapat melihat makhluk yang bernama warna. Kalau makhluk warna ni macam corona, kita pun tak nampak, kita pun tak boleh lihat. Tapi dia menyifatkan, dia ada sifat pada benda yang di mana dia berada. Tapi warna ni ada pada kerusi, warna ni ada pada fabrik. Jadi warna ini telah mencetakkan supaya kita dapat membezakan warna apa yang kita lihat itu. Itu nikmat tu tuan-tuan, puan-puan. Jadi buku ni juga sedang nak bercakap tentang nikmat-nikmat itu. Mungkin saya bukan penulis buku genre agama, jadi buku saya tu tak dapat nak mendalam ke arah itu. Tetapi saya masih ingat itulah nawaitu sebahagiannya waktu menulis buku ini, berkongsi ilmu, bahawa melihat keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dalam berbagai bentuk. Jadi kalau kita lihat bermula daripada alam kegelapan kita yang tiada warna semasa dalam kandungan ibu, kita memasuki alam penuh warna tak kala lahir ke dunia ini. Jadi bermula daripada ketidakfaham tentang mentafsir warna hingga berkembang minda berupaya mentafsir warna-warna dan melebarkannya. Jadi dulu kita tak kenal apa itu warna merah, warna biru, tapi pergi sekolah semua orang cakap itu warna merah, warna merah, warna merah. Jadi kita setuju bila lihat warna itu juga, mind kita dah auto, dia tahu itu warna merah. Macam gambar, macam bunga. So anda tak perlu nak dilabelkan tulisan merah, warna coklat, tak perlu. Warna hitam tak perlu tulis. Tak perlu tulis tulisan. Tapi dengan melihatnya anda faham itu warna apa. Warna biru anda tak perlu nak ditulis biru, tak perlu. Kalau tulis pun boleh baca lah. Tapi belum tentu warna itu warna biru kan. Tapi kalau minda tu dah daripada kecil belajar, so dia cam warna itu warna biru. Kita mula mengenal alam ini dengan label-labelnya. Awan itu biru, daun itu hijau. So itu karakter yang lazim kita lihat hari-hari, tidak mencari adat. Tiba-tiba besok kita tengok semua daun jadi warna lain. Itu mungkin musim di tempat tertentu. So kita tahu, oh dah berubah musim. Tapi kalau kita di tropika ni, kita tengok pokok, kita tengok daun, memang hari-hari insya-Allah berwarna hijau. Hanya tonnya mungkin cerah, mungkin dah tua, dah muda, itu saja. Tanah yang kehitaman ataupun mungkin warna brown, warna coklat. Senja yang kemerahan dan sebagainya. Tidak cukup dengan itu, Allah ataupun Tuhan menganugerahkan manusia dengan ilmu, dengan cahaya ilmu sebagai petunjuk jalan. Tadi kita bercakap suci, lahir suci, bersih. Suci itu juga sifatnya bersih, putih.
putih tadi kita juga boleh gambarkan dalam ilmu kromatologi tentang frekuensi warna. Frekuensi warna juga antaranya frekuensi warna putih. Putih itu adalah asas kepada frekuensi itu sendiri. So kalau apabila bercakap tentang frekuensi warna putih tadi, kalau putih itu warna dan frekuensi itu cahaya, so alam ini tadi Allah berikan cahaya, termasuk kepada diri kita cahaya dalaman kita, cahaya ilmu, cahaya petunjuk, cahaya hidayah. Tidak cukup dengan itu, Allah menganugerahkan manusia dengan cahaya ilmu sebagai petunjuk jalan. Diturunkan Al-Quran sebagai rujukan dan panduan. Padanya terdapat berbagai maklumat, sejarah, panduan, manual, perundangan, arahan dan pedoman hidup. Padanya juga dicorakkan kisah dan tauladan, sebagai gambaran apa yang mungkin tidak terfikir dan tidak terlihat oleh pandangan manusia. Ini yang saya cuba maksudkan, walaupun saya tak petik dalam ni, adalah Allah sebut beberapa posisi tentang syurga yang berwarna hijau. Bukan syurga tu keseluruhannya berwarna hijau, maksudnya air yang mengalir kan, kehijauan, contoh begitu kan. Jadi Allah beri sebut tentang warna ni di beberapa posisi di dalam Al-Quran. So beberapa posisi ni tadi sebahagiannya menceritakan tentang sesuatu yang kita belum nampak di alam realiti. Kalau Allah sebut pokok yang kehijauan, tumbuhan yang kehijauan, so bila kita pergi ke tempat di mana wahyu ini turun pun memang kita mungkin nampak. Sampai zaman sekarang, walaupun kita tak ada di zaman itu, wahyu itu turun waktu bila buku itu ditulis, Al-Quran itu ditulis, wahyu itu diturunkan. Kita tak ada pada zaman itu, kita ada pada zaman 1400 tahun selepasnya. Kita masih lagi dapat melihat benda yang sama. Tapi ada perkara yang Allah sebut tentang ghaib lagi, syurga contoh, tapi Allah dah beri gambaran yang mampu kita berfikir, oh kehijauan ni macam ni maksudnya. Okey, maka apakah sebenarnya aspek warna ini kepada manusia? Apakah sekadar menghayati keindahan alam yang dapat dijawai oleh panca indera? Apakah ia punya kesan lain yang lebih daripada itu? Jadi ini sebahagian persoalan-persoalan yang saya bukakan dalam membahaskan buku ini ataupun membicarakan buku ini secara semi ilmiahnya. Tolong share video ni kalau dia bermanfaat untuk anda sebagai akad kita belajar. Tolong share juga supaya mungkin ramai orang yang sedang mencari fakta, mencari nak kenal diri, bertemu ilmunya, dan bukan hanya terus buat ujian di Facebook pun. Sekarang ni ada macam-macam IQ test yang tiba-tiba anda indigo, tiba-tiba anda violet, tiba-tiba anda merah, jawab 1-2 soalan terus cepat. Sebenarnya kena faham kenapa dia cakap anda macam tu. So inilah ilmunya. Kalau nak faham kenapa tumbuhan tu warna hijau, kenapa buah itu tadi warna orange, inilah ilmunya, inilah akar. Kalau nak faham law of attraction, law of creation, inilah ilmunya. Nak faham NLP, nak faham EFT, inilah ilmunya. Jadi ada jenis ilmu yang ambilannya adalah ilmu ranting, ada ambilan ilmu yang ambilnya ilmu asas ataupun ilmu yang akar. Okay? Itu yang kita cuba bahaskan. Suatu kisah, ini tajuk dalam bab pertama ini, satu kisah mengenai warna. Satu kisah mengenai warna. Ya. Pada tahun 1977, seorang ahli terapi terkenal menerima satu panggilan. Panggilan ini datang daripada Tuan Reverend Everest Strang, namanya lah. Reverend ini merupakan satu gelaran kepada ketua agama Kristian. Okey, beliau meminta ahli terapi ini merawat isterinya. Mata saya tak berapa baik sebenarnya. Dah berumur. Dulu boleh baca. Sekarang ni kadang-kadang dari angle tu tak berapa nampak. Yang sedang menderita penyakit kanser kolon ataupun dikenali sebagai kanser usus. Isteri beliau enggan mengambil ubat dan kecewa dengan ubat-ubat yang diambilnya sekian lama. Isteri beliau bukan hanya semakin uzur, bahkan emosi dan tekanan perasaannya juga terganggu teruk. Ini cerita ya. Hingga tidak mahu lagi mengambil ubat penahan sakit. Ini tahun 1977, cerita betul yang diceritakan semula. Saya ambil cerita ni, saya petikkan dan saya kongsikan dalam buku ini. Cerita ni disarankan oleh co-writer untuk dimasukkan. So saya setuju dan saya tambah nilai dengan membetulkan beberapa bahagian, meneliti fakta sambil membetulkan dari segi tata bahasa. Malah isinya tidak
Mesir ini tidak mahu lagi bertemu dengan doktor. Oleh kerana gusar dan bimbang dengan keadaan ini, paderi tadi tu meminta ahli terapi ini untuk mengusahakan sesuatu supaya dapat menghilangkan kesakitan tanpa memaksa isterinya mengambil ubat dan vaksin lagi. Sebab bila nak paksa isteri kepada ustaz ni tadi, ustaz dalam agama Kristian lah kan, zaman ni sama 77 ni, buku ni ambil ni daripada Europe, daripada Western. So isteri dia sakit dan tak nak ambil ubat. Okey, jadi dia tahu dan dia pun stres, dia minta tolong ahli terapi. So apabila ahli terapi ni dijemputkan ke rumah, apabila ahli terapi ni masuk ke bilik si pesakit, perkara pertama yang disedari, dengar perkara pertama yang disedari keadaan adalah keadaan bilik. This is an interesting part. Rugi siapa yang dah keluar dia mendapati kebanyakan benda di dalam bilik itu berwarna merah. Dia dapati kebanyakan benda itu perkakas lah, di dalam bilik itu, perabot, perhiasan di dalam bilik itu berwarna merah. Lansir di jendela berwarna merah. Kelambu yang digunakan pada katil perempuan ataupun wanita juga berwarna merah. Permadani indah yang bercorak berwarna merah. Alas meja kecil di sisi katil berwarna merah. Malah cadar dan selimut yang menutupi wanita itu juga berasaskan warna merah. Sesuatu yang jarang dilihatnya, walaupun unik dan cantik, namun ada sesuatu yang tidak kena dengan semua aturan warna ini, bisik hati ahli perawat ini. Bila ahli perawat ni dijemput oleh padri ni ke rumah dia, rumah mereka, so dia masuk ke kamar tidur di mana pesakit ataupun isteri ni berada. Perkara pertama yang dia kesan adalah design dia, ID dia, interior design dia semua berwarna yang bermotifkan merah. So terlalu banyak dengan warna merah, lansir merah, cadar merah, tilam sarung bantal merah, meja di tepi alasnya pun merah, bunga mungkin merah kan. Jadi bila terlalu banyak merah, bilik tu dilihat permadani pun merah, bilik tu dilihat kemerahan. Okey. Dan ini sesuatu yang tak kena pada perawat tersebut. Lantas beliau merasakan inilah kunci kesilapan yang mungkin menyebabkan mengapa tahap kesihatan wanita tersebut semakin teruk walaupun sudah mengambil ubat dan berehat secukupnya. Beliau mencadangkan supaya sedikit perubahan dilakukan pada bilik tersebut. Anda kena ambil perhatian ni, kongsikan video ni, ambil perhatian ni, sebab ilmu ni mungkin tips bahagian ni kita boleh gunakan waktu kita berada di rumah sekarang, waktu kita berada di musim COVID-19 ni, kerana kita juga mungkin dalam keadaan yang stres di rumah masing-masing. Okey. Jadi beliau mencadangkan supaya sedikit perubahan dilakukan pada bilik tersebut. Ahli terapi ini meminta lansir bercorak merah ditukar kepada warna kehijauan. Cadar merah ditukar kepada putih bersih. Selimut biru muda menggantikan selimut bercorak kemerahan, bunga-bunga merah tu. Alas meja digantikan dengan warna yang lebih lembut. Kapet merah digulung dan dikeluarkan daripada bilik tersebut. Tidak cukup dengan itu, ahli terapi ini mengecat mentol bilik tersebut dengan berwarna kebiruan. Apa yang terjadi selepasnya? Selepas perubahan kepada tema warna bilik si pesakit ni tadi, mereka membiarkan isteri kepada Reverend Everest ni tadi berehat kembali di katilnya. Selepas setengah jam berlalu, resah wanita tersebut semakin menurun. Dia kelihatan dapat berehat dan dapat menahan rasa sakitnya, dan dia juga mula mengambil ubatnya kembali, walaupun bukan pada dos yang penuh. Dia mula ada suatu perubahan yang ketara dan besar. Malah selepas beberapa hari, wanita ini mula berselera untuk makan dan kembali segar. Hasilnya 2 minggu kemudian, beliau kembali sihat, pulih daripada keadaan yang kronik, maka dapat melakukan
aktiviti sehariannya. Menakjubkan, bukan? Maka ada keajaiban yang berlaku dalam kisah ini. Apakah kuasa magic yang digunakan ahli terapi tadi? Mungkin orang panggil dia ahli terapi ni bomoh. Mungkin di Malaysia kalau macam ni kita panggil dia bomoh lah. Mungkin kita panggil dia dukun. Mungkin kita panggil ahli terapi tu nujum. Sedangkan dalam bahasa Arab nujum tu doktor. Mungkin dia doktor, tapi mungkin doktor yang tak diiktiraf. Mungkin doktor homopati, diiktiraf hanya dalam skop homopati. Mungkin dia naturopati. Naturopati ni hanya dalam aspek naturopatik je lah. Mungkin dia doktor dari segi chiropractor. Mungkin dia doktor ataupun PhD dalam warna, psikologi warna. Wallahualam. Mungkin dia hanya terapis. Tapi terapi yang dibuatkan oleh orang ini bukan terapi yang bagi ubat. Bukan terapi yang buat urut, masaj, refleksologi. Dia masuk, dia hanya betulkan bilik, dia bukan betulkan pesakit. Okey, lihat apa yang berlaku selepas itu. Subjek ini semakin pulih, semakin sihat. Mungkin ini rare case, mungkin orang kata kebetulan kot. Kes ini tidak boleh jadikan evidence. Apa saja pandangan anda terpulang untuk cara anda berfikir. Tapi saya ambil petik ini supaya kita melihat sesuatu yang mungkin telah pun kita buat. Contoh, mak ayah kita memang selalu, ibu-ibu kita di kampung dulu bukakan tingkap, bagi angin masuk, bukakan lansir, bagi cahaya masuk. Bila cahaya masuk, mengubah tonasi warna bilik kita. Kan kalau lansir itu warna merah, tutup sahaja dengan cahaya yang kuat di luar, so merah, bilik kemerahan. Kalau lansir itu warna hijau, bilik kehijauan. Kalau siang malam yang sama saja mungkin tak sesuai. Jadi orang tua-tua dulu dia buka tingkap. Ini orang Melayu buka tingkap, lansir-lansir itu selakkan, bagi cahaya masuk, orang kata bagi rezeki masuk. Waktu-waktu duha tu pula kita pula faham waktu duha tu kan tentang cahaya yang indah di pagi hari. So kita pun barak cahaya tu. Cahaya itu adalah warna itulah yang mencorakkan. So mungkin kita sendiri orang tua-tua dulu dia tak bagi pakai towel yang sama. Kalau mak mentua saya, isteri saya sampai sekarang tak pakai towel yang sama dalam masa lebih seminggu. Setiap hari Jumaat macam hari ni mesti kena tukar towel. Kadang-kadang seminggu 2 kali tukar towel. Cadar tak lebih daripada 2 minggu, 3 minggu. Kadang-kadang sebulan tu 2 kali cadar bertukar. Sarung bantal bertukar. Mungkin orang tengok aspek kebersihan, tapi takkan kita nak beli cadar yang sama warna je. Kita pun mood pun macam pakai tudung, macam pakai pakaian kan. Kita akan tukar-tukar. Jadi benda ni memang semua kita dah buat. Warna telekung yang putih tu pun kita tukar kadang-kadang kan. Dah terendam dengan baju merah dah jadi pink. Kita pakai pink, kita rasa rasa khusyuk pula solat, contoh kan. Jadi tanpa kita sedar, warna-warna ini memang telah pun, yang kalau tadi bilik, mungkin juga pada pakaian, pada bilik, pada benda yang di sekeliling kita, ruang tamu, ruang makan, telah mempengaruhi kita. Cuba anda fikirkan, kenapa KFC, McDonald yang paling popular di Malaysia ni, KFC, McDonald, fast food yang paling popular menggunakan tema warna merah. Mesti ada sebab. Jadi inilah ilmunya. Dan dalam contoh ini tadi saya bagi tahu, saya meletakkan, walaupun setengah orang kata ini kebetulan, tapi saya bagi tahu contoh hanya dengan membetulkan keadaan kondisi rumah ataupun bilik yang mungkin sekarang pun kita boleh buat. Kalau kita stres dekat rumah kita rasa terkunci, terkurung, orang kata buat lawak kan, kalau terkurung je pakailah kebaya pula. Jadi maksudnya ubah posisi, ubah warna, ubah cadar, ubah lansir, automatically coraknya berubah, warnanya berubah, kecuali lah lansir anda 10 warna dan corak yang sama. Jarang macam itulah, kecuali lah anda pejabat, anda sekolah ke kan, mungkin nak kena ada warna yang tetap. Tapi sekarang kita lihat di pejabat, di sekolah pun ada dekor ID yang unik dan tersendiri. Kalau tukar pun mesti konsep nak berbeza-beza. Okey, jadi dalam kes ini segalanya adalah rahsia keajaiban yang tersembunyi di sebalik warna. Merah sering dikaitkan dengan sesuatu yang merangsangkan. Keterlaluan dalam aplikasi warna merah mengakibatkan keadaan menjadi hyperaktif.
Macam kanak-kanak yang dah nakal, kita pakaikan lagi warna merah, dia jadi lebih hyperaktif. Kita tengok kenapa Manchester United, Liverpool, mereka agresif sebab uniform ataupun jersey mereka berwarna merah. Mungkin warna-warna terang ni digunakan juga sebagai jersey dalam football. Dia tak guna warna pink, dia tak guna warna putih. Jarang kan. Kalau ada warna putih pun mesti ada warna-warna lain, stripe merah, hitam, kuning, supaya nampak ciri-ciri warna tu ditonjolkan. So warna ni sebenarnya dah mempengaruhi kita. Sebab tu orang kata jangan yang kalau hari yang kita pakai merah, gincu merah, tudung merah, hari tu pakai kebaya merah, handbag merah, kasut merah, yang orang tak nampak, yang dalam tu pun macam Superman, macam Superwoman, semua merah. Jadi yang mungkin orang tak nampak, yang orang nampak adalah semua merah, sampai orang kata amboi merah sangatlah Mak Ngah, contoh kan. Ini bukan makcik Kia, ini Mak Ngah. So kalau Mak Ngah sering dikaitkan dengan warna merah. So kalau merah sangat Mak Ngah tu nampak menonjol. So yang Mak Ngah ni tadi mestilah seorang yang berani memperagakan yang semua merah. Gincu merah, tudung merah, sampai ke kasut pun merah. Sebab kalau orang biasa macam kita, takat pakai 1-2 merah pun dah akan nampak macam nanti semua orang tengok aku. Bila pakai daripada kaki sampai ke bawah, kan, setengah orang kata macam clown pula. Mesti dia berani untuk pakai warna merah sedemikian. Tapi kesan dia pakai itu menjadikan dia tu berani. Tapi bila terlalu lebih, dia menjadi hyperaktif. Okey, dalam buku ni saya nyatakan kesan warna yang terlalu lebih ini menjadikan keadaan hyperaktif. Ini merangsangkan sistem badan menjadi terlalu kuat, mengakibatkan suhu meningkat dengan terlalu cepat, tekanan darah meningkat, gelisah emosi, menjadi marah, mendadak dan sebagainya. Bagi badan yang tidak sihat, kesan ini memudaratkan dan memperlahankan proses penyembuhan. Manakala biru pula dikaitkan dengan sesuatu yang melegakan, tentang tenang, damai kepada sistem tubuh. Ia memberikan kesan rehat, sehat dan selamat kepada minda. Sebab tu langit warna biru, tumbuhan tadi warna hijau. Dan apabila masuk ke hospital, pakaian kita ditukar, diuniformkan, semua orang pakai pakaian putih atau hijau atau biru. Lihat sekarang PPE yang dipakai pun berwarna biru, supaya pesakit yang tadi dia tengah demam, tengah merah, bila dilihat warna biru ni tadi, doktor semua sekeliling pakai warna biru, mudah-mudahan dia lebih tenang. Ini terapi yang tak nampak, ghaib. Ini terapi yang mutasyabihat, yang sedia ada. Tapi mungkin Allah dah bagi rahmat ni tanpa perlu bagi tahu pun. Doktor tu buat cara dia, itu tambahan, itu ikhtiar, itu mungkin utama. Tapi yang sub-sub, yang kecil-kecil ni main peranan. Sebab tu hospital, dekorasi, cadar, langsi ke apa ke, semuanya majoritinya berwarna putih. Mentol-mentol lampu semua warna putih. Mana ada pasang mentol lampu warna kuning dekat rumah kita? Bolehlah terbeli warm light punya mentol, pasang warm light. Dekat hospital tak ada, semua white light, kemudian kena terang, kena cadar putih. Kalau dah kena darah sekalipun tukar, sebab nak menampakkannya dia suci dan bersih. Kerana warna-warna yang hijau, biru, yang ini putih ni semua menggambarkan ketenangan, kedamaian. Lalu dia mengawal ritme badan kembali menjadi ketenangan, kembali menjadi yang stabil ataupun homeostasis. Sebab langit biru, hijau kan. Dulu waktu musim jerbu, dukhan, asap, bila gelap je hari-hari, indeks kita tengok luar langit pun macam merah dah, kita jadi stres. Sebab memang tak boleh keluar rumah juga, tengok kat luar merah sebab asap gelap. Ingat tak zaman tahun 2013 hari tu ada banyak asap tebal. Semua benda ini juga macam ujian COVID ni. Cuma COVID dia tidak menghitamkan langit. Sekurang-kurangnya kita tengok langit makin cerah sebab asap daripada kereta pun tak ada. Okay? So dalam kes di atas, saya habiskan page ni. Dalam kes di atas, tubuh yang sakit memerlukan rehat yang cukup untuk membolehkan ia menjana kembali kekuatannya. Waktu rehat juga membantu sistem imun tubuh dalam melawan penyakit dan virus dalam tubuh. Okey. Tanpa rehat yang cukup dan sempurna, badan bekerja dalam situasi yang tertekan, lalu penyembuhan sukar dicapai. Tadi badan tu sakit, duduk dalam bilik yang terlalu banyak warna merah. Jadi mungkin memberikan tekanan. Sebab tu diisolitkan kan, orang yang sakit tu di bilik yang khas, bilik sakit, rumah sakit. Ini rumah tak sakit,
Bila pergi hospital, nama rumah tu rumah sakit. Rumah sakit dekorasi warna, set up dia telah mengikut spek. Bila spek ini kenapa tujuannya dibuat sedemikian. Orang yang dulu tak terang pun kenapa nak pakai cadar putih, kenapa nurse kena pakai putih, doktor kena pakai baju putih, dia tak terang pun, dia terus implement saja. Lambat nak terangkan kepada orang-orang yang terlalu banyak tanya benda-benda logik ni, kadang-kadang susah je. Kau jangan tanya, aku buat je SOP, kau ikut. Tapi dia buat tapi tanpa dia faham. Kita yang ada ilmu, sekarang kita faham, oh putih, suci, bersih ni bayi, umpama bayi. So bila di hospital tu kainnya putih, nurse-nya putih, doktornya putih, menggambarkan suci, bersih, supaya badan tu kembali suci dan bersih, sihatlah. Kemudian tadi bila pakai biru, PPE biru, cadar biru, apa semua tu menggambarkan ketenangan, kebahagiaan, kita kata tadi kedamaian, macam warna biru di langit apa semua. Jadi kita mula faham. Sebelum ni makhluk Allah ini menghiasi ada di sekeliling kita, kita tak faham. Tapi selepas ini kita semakin faham. Itulah harapannya bila kita kupas buku ni, insya-Allah. Ini perlahan ni, kita baru page 5. Kita baru page 5. Bila nak habis ni? Untuk akad, kalau anda rasa ni berbaloi, kalau nak ambil ijab kabul ilmu supaya ilmu ni lekat, orang dulu kenapa hantar anaknya ke pondok, kenapa hantar anaknya mengaji Quran bertalaki dengan guru, kemudian mak ayah bagi kopi gula sebab dia tak ada duit, atau dia bagi duit sikit bagi kopi gula supaya nanti benda tu ada ijab kabul ilmu, ada akad, ada hadiah buat cikgu dia, buat cikgu guru anak dia tu. Jadi kemudian disuruh anak dia tu berkhidmat. Sebab tu selepas ibu dan ayah, orang ketiga adalah cikgu. So disuruh anak dia tu berkhidmat, pergi cucikan kolah, pergi tolong angkatkan barang cikgu dia, pergi tolong angkatkan buku, pergi tolong sapukan laman rumah. Dulu itu cara supaya ada ijab kabul ilmu. So anda nak dapatkan, ini bukan untuk saya, mana-mana anda dengar kuliah, ceramah, beri sumbangan kepada mereka yang buat video itu, beri sumbangan dengan sharekan video tersebut, supaya ustaz tu viral, supaya ustaz tu lebih ramai ilmu tu dapat sampai kepada orang lain. Ini saya cerita ni adab menuntut ilmu zaman kita kata zaman media sosial ni kan. Bagi kata pujian, bukanlah pujian, guru ataupun cikgu tu, ustaz tu tak perlu pun pujian, tapi ucapkan syukur kepada Allah dan doakan dia, contohnya macam tu. Dan antara yang paling mudah zaman ni adalah like and share, lebih kurangnya macam tu. Sebab ini guru-guru saya pesan macam tu, kalau nak berkat ilmu zaman media sosial ni, antaranya adalah like and share dahulu. Bila dah banyak like and share, baru guru tu bercerita. Ini kita dah cerita, inilah hari ni dah aura yang kedua, insyaAllah. Ini baru page 5 ni, banyak lagi ni. So untuk ijab kabul ilmu, sharekan, okey, ataupun buat anda sedang kita panggil sekarang ni, watch group video apakah kan, watch video kan, contoh kan, watch video kan. Okey, dalam kes di atas, tubuh yang sakit memerlukan rehat yang cukup dan membolehkan yang menjana kembali kekuatannya. Waktu rehat juga membantu sistem imun tubuh untuk melawan penyakit dan virus dalam tubuh. Maknanya waktu rehat apa? Waktu rehat yang berkualiti tadi. Jadi kalau kita rehat tapi bunyi bising, rehat bau ayam duk masuk je kan, ataupun bau busuk duk masuk saja, cadar tak tukar contoh, ataupun warna terlalu, bilik terlalu banyak sangat warna-warna yang stres kan. Jadi keadaan panca indera kita yang tenang dapat bantukan kita lebih dapat kualiti rehat yang lebih bagus. So waktu rehat juga membantu sistem imun tubuh melawan penyakit dan virus dalam tubuh. Tanpa rehat yang cukup dan sempurna, badan bekerja dalam keadaan tertekan, lalu penyembuhan sukar terjadi. Jadi tuan-tuan perempuan juga perhatikan bilik kamar tidur anda, dan perhatikan juga suasana. Sebab kalau anda nak lebih sihat sepanjang PKP ni, pada pandangan saya, kita alang-alang dah duduk rumah ni, inilah masa untuk olah kan, olah tenaga,
di rumah tu adalah kemas-kemaskan rumah, bersihkan, sapukan, mopkan, ubah-ubah posisi, dapatkan mood yang baru. Di samping itu nak cat ke, nak ni ke kan, boleh order online cat ke contoh kan. Nak mudah pakai cat spray ke, pakai wallpaper ke contoh ini contoh. Jadi lakukan aktiviti untuk mengisi waktu untuk memaik buli rumah. Alang-alang nak menuju raya juga, dan silap memang sepanjang bulan puasa ni pun, hari ni kan kita tunggu announcement hari ni, kita akan memang duduk di rumah juga. Jadi kita kena tahu bahawa kalau dah sampai Mei nanti pun kita berada di rumah. So ada banyak perkara yang kita kena puliharakan rumah supaya energi rumah kita juga dalam keadaan yang auranya best, dan selepas itu aura kita yang duduk dalam rumah pun akan menjadi best, kurang stres, lebih sihat. So kalau orang tu tidur bangun makan, tidur bangun kan, makan tidur bangun makan, itu saja rutin seharian dia semasa PKP. Tengok tempat tidur dia, silap gelap sahaja, dah jadi macam gua. Kepam bantal busuk dia, kepam lansir, kepam dia punya cadar apa semua tu, yang menjadikan dia terlalu addicted dengan suasana itu. Itu juga penyakit. Sebab tu dia tidak pulih-pulih. Kar kita dia tak berubah-ubah, anak bujang kita tadi tak berubah-ubah perangai dia, anak dara kita tadi tak berubah-ubah perangai dia kan, badan je semakin naik kan. Kita katakan kita bebel lah macam-macam, tapi kita tak cuba ubah. So hijack bilik dia, kemaskan, bersihkan, bukakan lansir, bagi cahaya masuk apa semua. Itu mak ayah kita buat dulu, suruh kita keluar rumah, ambil cahaya, contohnya begitu. Okey. Yang terakhir, warna menghantarkan isyaratnya dalam bentuk getaran. Getaran ini berfungsi, getaran ini mungkin tinggi ataupun rendah. Manusia sebagai penerima getaran memberikan reaksi kepada getaran itu. Seseorang mungkin berasa teruja ataupun mungkin berasa lebih tenang pada waktu itu. Maknanya bila melihat warna, impact pada orang berbeza-beza. Sebab itu branding anda tengok sekarang ni, orang yang menguasai ilmu ni, orang yang menguasai design ID, sama ada dia faham tak faham ilmu ni, tapi dia tahu kalau guna warna ni, orang suka, customer dia akan suka pilih label-label yang warna ni ataupun branding yang warna ni. Dulu dia try buat produk pakai warna ni, tak laku, padahal produk yang sama dia tukar je kotak, laku pula kan. Semuanya bergantung kepada kadar getaran yang diterima oleh sistem manusia. Tapi kalau kita tahu yang mana, kita lebih cepat dapat menguasai ataupun monopolikan, memanfaatkan. Okey. Sebelum kita mengembara lebih jauh, ayuh kita meneliti beberapa fakta, kisah, kesan dan segalanya mengenai warna. So itu saja. Kita baru dapat 1 2 3 4 5 page ya. Ini page ke-6. Lepas ni besok kita akan sambung, insya-Allah besok. Apa itu warna? Jadi kalau anda nak tahu apa itu warna, tolong like and share dahulu. Besok tunggu, mungkin saya akan maklumkan pukul berapa, pukul apa. Kalau tak ada pun anda tonton video ni kemudian, dan boleh buat watch party kan nanti, supaya kawan-kawan lain pun dapat tonton ataupun sharekan video ni. Terima kasih. Kita akan sambung nanti apa itu warna untuk kupasan bedah buku ataupun daurah kitab Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif, oleh penulis Mir Hazil Azlan Ramli. Saya sendirilah. Okey, sekian, terima kasih atas masa dan kongsi video ni. Yang video satu hari tu pun so-so lah. Ada yang lain tu lebih ramai orang share. Saya punya ujian genggam tangan tu pun sampai ada 1.1k kan share kan, yang ujian personality orang otak kiri otak kanan. Takkan ilmu yang talaki macam ni hanya 12 share 15 share kan. Jadi bukan saya kejarkan share ni supaya lebih ramai orang yang mungkin dia terpasang sekejap pun, tapi mungkin dia dapat sesuatu. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.